Percakapan Datuk dengan jin semakin hangat. Secara perlahan-lahan percakapan itu bertukar kepada pertarungan kebatinan. Kemampuan dan kekuatan Datuk benar-benar teruji. Mata Datuk bercahaya garang dengan urat-urat timbul di dahi dan lengannya. Peluhnya jangan dikira terus-menerus membasahi seluruh badan. Datuk tahu kalau dia kalah, dia akan rebah ke bumi. Seluruh badannya akan lebam. Jadi Datuk bertekad untuk melawan dengan apa cara sekalipun. Masa berlawan itulah Datuk terasa cuping telinga sebelah kirinya menjadi lembek. Datuk senyum. Ini satu petanda yang baik. Kemenangan akan berada di pihaknya. Datuk terus mengucapkan begini. Jong jali jong, tali cemati tebang, buluh bunting pagi melemang. Belum pun tamat Datuk mengucapkan mantra itu, dia terasa pangkal belikatnya keras macam batu. Datuk tidak boleh bergerak ke kiri atau ke kanan. Dia terus bertempik dengan menyeru nama guru ilmu batinnya. Serentak dengan itu, Datuk mengambil senapang seraya berkata, "Kalau aku kalah, aku rebah. Kalau aku menang, aku akan berdiri dan kau akan pulang ke tempat asalmu." Datuk pun melepaskan satu tembakan kepada rusa. Tepat tembakan Datuk kena pada kening rusa itu. Rusa yang berjumlah 7 ekor itu hilang entah ke mana. Kawasan itu menjadi sepi. Pemandangan Datuk kembali normal dengan wujud di hadapannya sekarang ialah sebatang pokok besar dengan akar-akar bergayutan yang mencecah muka bumi. Datuk menang dalam pertarungan itu. Sebelum meninggalkan tempat itu, Datuk segera mencari anak-anak kayu yang bercabang 7 yang mengarah ke matahari jatuh. Anak kayu bercabang 7 itu Datuk tikam ke bumi, cabang yang 7 ke bawah. Selepas itu Datuk memotong cabang 7 lalu berkata, "Ini kawasan manusia dan kau telah pun pulang ke tempat asalmu." Datuk pun mencari arah. Dia mula masuk tadi. Dia duduk di situ lebih kurang setengah jam. Kemudian baru kawan-kawannya pulang. Semua binatang buruan dimasukkan ke dalam bonet kereta Ford Anglia, kepunyaan Datuk. Dalam perjalanan pulang, Datuk dan kawan-kawannya singgah di pekan pengkalan baru. Mereka makan dan minum kopi di sebuah warung dekat surau. Cara kebetulan pula, tuan punya warung itu adalah kenalan Datuk yang sama-sama suatu masa dahulu datang dari Aceh. Datuk pun menceritakan tentang peristiwa yang dialaminya. Menurut tuan punya warung itu, setiap pemburu yang berjumpa dengan rusa yang berjumlah 7 selalunya cukup sulit untuk keluar dari kawasan hutan. Kalau keluar pun dia tidak akan sihat ataupun separuh gila. Biasanya, bila mereka sampai ke rumah, mereka terus sakit dan meninggal. Masa sakit itulah mereka tidak akan tentu arah. Kalau silap dilayan atau tidak berjumpa dengan dukun yang handal, penyakit itu akan berjangkit pada si anak. Biasanya sakit suka pada anak bungsu. Terang tuan punya warung itu kepada Datuk. Datuk terdiam, kemudian Datuk mengajak tuan punya warung itu ke tepi sungai. Datuk minta tuan punya warung itu memandikannya dengan air yang bercampur dengan daun 7 jenis untuk mengelakkan badi rusa itu mengikut Datuk balik ke rumah. Walau bagaimanapun Datuk terhindar dari serangan sebarang penyakit, malah kegemarannya untuk memburu bertambah gila dan hebat. Asal terdengar sahaja padanya ada kawasan terdapat landak, kancil ataupun kijang, Datuk tidak akan melepaskan peluang untuk memburu. Kalau tidak dapat waktu siang, dia pasti akan pergi pada waktu malam. Memburu adalah suatu kerja yang amat dicintai oleh Datuk. Kalau sudah tiba masanya Datuk untuk berburu, jangan sesiapa pun cuba menghalang. Dia tidak akan peduli. Kalau dilarang, Datuk akan naik darah. Selalu yang menjadi korban kemarahan Datuk ialah nenek saya yang tidak begitu senang dengan sikap Datuk itu. Selain dari berburu, Datuk cukup rajin belajar ilmu-ilmu kebatinan. Datuk pernah bertapa di Gua Ulu Licin 7 hari 7 malam tanpa makan sebiji nasi. Tapi tubuh Datuk tidak pernah susut.
Kalau ada dukun ilmu batin mengubat orang cara kebatinan, Datuk tidak segan-segan berkawan dan mencuri ilmu dari dukun itu. Anehnya, Datuk tidak berhajat untuk menjadi seorang dukun. Semua yang dicari hanyalah sekadar untuk pelindung diri, kata Datuk. Pada suatu pagi Ahad, Datuk telah menerima kunjungan seorang temannya dari Port World, dekat Taiping, iaitu Lee Kong Hua, seorang pengusaha kilang kopi. Setelah berbincang agak lama dengan kawannya itu, Datuk pun mengambil keputusan untuk pergi memburu babi yang selalu merosakkan tanamannya di paya besar. Kawannya itu bersetuju. Mereka terus pergi ke balai polis berwas memberitahu tentang hajat mereka untuk memburu babi. Hasrat Datuk dan kawannya itu tidak dihalangi oleh pihak polis kerana kawasan paya besar masih lagi belum terlibat dengan kawasan hitam. Dengan kereta Ford Anglia, mereka masuk ke dalam kawasan paya besar itu mengikut jalan 6 kaki sampai ke kawasan kebun getah lebih kurang pukul 10 pagi. Kemudian Datuk dan kawannya itu menyusul jejak tapak kaki babi yang menghala ke utara. Lebih kurang 2 jam berjalan, babi yang dicari masih tidak ditemui. Mereka masih tidak putus asa. Lee Kong Hua sudah merancangkan bila dapat babi hutan nanti, dia akan membawa babi itu pulang dengan lori kepunyaan seorang kawannya yang sudah pun bersetuju untuk datang ke kebun getah Datuk lebih kurang pukul 3 petang. Dia mengira paling kurang 5 ekor babi akan diperolehinya kerana dia tahu Datuk memang cekap menembak. Jalan punya jalan, akhirnya Datuk dengan kawannya tersua dengan seekor babi hutan yang besar. Datuk melepaskan tembakan, namun babi segera melompat masuk ke dalam belukar kecil yang penuh dengan pokok serunai laut, senduduk. Datuk dan kawannya mengelilingi belukar kecil itu. Tiba-tiba babi itu keluar dari belukar dan berlari ke arah Ulu Dendang. Mereka terus memburunya. Masa memburu, Datuk dan kawannya terserempak dengan satu kumpulan babi, dan babi yang mereka kejar itu berada tidak jauh dari kumpulan tersebut. Dia tu dah terluka, Datuk memberitahu kawannya. Ya, lu hati-hati ya, sebab babi hutan bila luka dia selalu ganas. Aku tahu. Kau tunggu sini. Dia mesti ditembak. Kalau tidak, nanti kita akan diserang. Datuk tambah lagi. Kawannya akur pada cakap Datuk. Datuk memintas babi itu dari belakang. Babi itu berpusing menghadap ke Datuk. Alangkah gembiranya hati Datuk. Dia sudah mengambil tempat yang baik. Dia terus mengalahkan muncul senapang ke arah kepala babi hutan itu. Macam selalu, sasaran yang dipilih oleh Datuk ialah pada kening setiap binatang buruannya. Bila pemetik senapang mahu ditarik, babi itu memusingkan tubuhnya lalu masuk ke hutan sebelah kiri. Datuk terus mengikutinya dengan tenang. Suatu ketika binatang itu berhenti. Datuk sudah pun mencari tempat yang baik untuk melepaskan tembakan. Entah macam mana, bagaikan ada suatu kuasa yang menarik tangan Datuk menarik pemetik senapang. Dan satu ledakan bergema. Babi terkejut dan terus berlari. Datuk terus juga memburu hingga sampai ke ulu sungai Dendang. Di seberang sungai, Datuk melihat babi hutan itu menyondol-nyondol tanah dengan tenang. Datuk berjalan menyusul tebing sungai ke hulu. Dia menyeberang melalui sebatang pokok merbau tumbang yang merintangi sungai Dendang. Jadi, berada di kawasan itu seperti berada di kawasan sendiri, fikir Datuk. Datuk pun sampai ke seberang. Ternyata Datuk tidak boleh mendekati babi itu kerana dia dipisahkan oleh satu kolam kecil yang airnya keruh. Kalau Datuk melepaskan tembakan dari situ pun boleh, tetapi Datuk tidak mahu. Dia mahu menembak babi jarak yang paling dekat sekali. Datuk pun melompat kolam kecil yang seluas kira-kira 5 kaki itu. Datuk merangkak dan mencari tempat yang baik. Babi hutan itu terus juga menyondol tanah. Datuk kini berdiri di sebalik pokok ara. Tiba-tiba Datuk terasa telinganya berdesing. Pandangannya berubah dan menjadi berpinar-pinar. Datuk bagaikan berada di satu dunia lain yang sunyi tetapi amat menyeramkannya. Dengan pokok-pokok yang beraneka ragam dengan akar yang berjuntayan. Datuk mengira semuanya terjadi kerana dia terlalu letih. Banyak membuang tenaga kerana berlari. Dia mahu merebahkan babi hutan itu dengan segera. Kalau babi itu tidak mati, nanti dia akan mengamuk. Semua penduduk getah di paya besar akan diserangnya. Datuk tahu kalau babi hutan mengamuk cukup buruk padanya. Datuk melihat babi hutan itu menyondol tanah di pangkal pokok yang besar.
Datuk meletakkan buntut senapangnya di bahu. Dengan hati-hati dia pun menarik pemetik senapang. Datuk menjadi gawat sekali. Senapang itu tidak berbunyi dan babi hutan itu terus menyelinap ke balik pokok besar. Dari celah pokok besar itu muncul seorang wanita yang sungguh cantik. Dia mahu mendekati Datuk dan mengatakan bahawa babi itu berada tidak jauh daripada pohon itu. Dia suruh Datuk memburunya dan Datuk sudah pun tahu dia terperangkap lagi. Wanita di hadapan Datuk terus bercakap dengan manjanya. Bau harum yang sangat asing menyusuk lubang hidung Datuk. Dia merasakan dirinya seakan-akan melayang. Datuk segera bertafakur menyatukan mata batin dan seluruh kekuatan panca inderanya. Dia terasa ada sesuatu kuasa yang menyuruh dia ke seberang sungai. Dia menentang kuasa itu dengan penuh keyakinan. Dan kali ini Datuk terasa dia mula tewas. Datuk terdengar suara perempuan cantik itu ketawa. Datuk membuka mata. Perempuan cantik itu sudah tiada lagi di hadapannya. Datuk pun berpatahlah balik. Namun bila Datuk sampai ke seberang, suara desing di telinga dia sudah hilang. Pandangannya tidak lagi berkunang. Pokok-pokok besar yang dilihat bergayut dengan akar tadi, ternyata hanyalah pokok-pokok kecil yang tidak ada akar bergayut. Datuk pun duduk di situ beberapa saat. Kemudian kawannya Li Konghua pun sampai ke tempatnya. "Kenapa? You kenapa?" tanya kawan Datuk. Jom, mari kita balik." Mereka pun segera pulang ke kebun getah. Sampai di situ sudah ada lori yang dijanjikan oleh Li Konghua menunggu. Datuk terkejut di samping pemandu dua orang anggota polis yang berpangkat sarjan dan seorang lagi polis biasa. Datuk kenal yang berpangkat sarjan itu namanya Ali. Lebih dikenali dengan Sarjan Ali, orang paya ara dan membeli tanah berhampiran dengan rumah Datuk. Kenapa tu?" tanya Datuk dengan tenang kepada sarjan itu. "Kalau saya tahu tadi awak nak memburu, mesti saya tahan. Saya tahu awak akan sampai ke Ulu Dendang," kata Sarjan Ali. Datuk diam. Kemudian Sarjan Ali terus menyoal Datuk kalau Datuk mengalami perkara ganjil semasa berburu. Datuk pun berceritalah apa yang dialaminya tadi. "Saya dah duga kawasan itu keras ada penunggunya. Banyak dah orang yang berburu ke situ tidak pulang. Sebulan dulu ada Cina dari setiawan hilang gaib entah ke mana berburu dekat situ. Bila dikesan cuma jumpa kain dan rangka sahaja," sambung Sarjan Ali. Meremang bulu rumah Datuk mendengarkannya. Kemudian Datuk dan kawannya ke jalan besar terus pulang ke rumah. Penerangan yang diberikan oleh Sarjan Ali itu membuatkan Datuk ingin lagi sekali pergi berburu di daerah itu. Walau bagaimanapun hasrat itu dibatalkan oleh Datuk sesudah dia menemui seorang tua di kampung Cangkat Berangan. Orang tua itu berkata pada Datuk begini, "Jangan pergi. Kalau kau menerima cakap perempuan itu yang menyuruh kau mencari babi itu, engkau akan hilang entah ke mana." "Saya nak jumpa jugalah." "Tambahkan lagi ilmu pendinding diri kau tu," kata orang tua itu. Namanya Tok Aki Simbang. Waktu mudanya dia seorang pendekar, malah pernah terlibat dalam peperangan Larut. Dia adalah orang kuat Long Jaafar. Datuk pun belajar lagi beberapa ilmu kebatinan dengan Tok Aki Simbang. Orang tua itu pun mencurahkan ilmunya pada Datuk dan Datuk memang pun berazam untuk menemui perempuan cantik itu lagi. Sebulan kemudian, Datuk pergi ke tempat tersebut. Dia berhasrat untuk menemui perempuan cantik. Tepat pukul 3 petang, Datuk pun masuk ke dalam hutan. Lebih kurang setengah jam berada di dalam hutan. Datuk diberkas oleh anggota tentera kerana masuk ke dalam kawasan hitam. Datuk lalu dibawa ke balai polis. Seminggu juga Datuk tidur di dalam lokap sementara menanti hari perbicaraan. Bila dihadapkan ke mahkamah, Datuk didapati bersalah dan dihukum penjara selama seminggu. Datuk bersyukur kepada Tuhan kerana pihak mahkamah mengambil kira hukuman itu berjalan dari tarikh dia mula ditahan. Pada perbicaraan itu, Datuk pun dibebaskan. Datuk mengambil keputusan yang tepat.
Dia melupakan tentang perempuan cantik itu. Namun, perangainya yang suka memburu tidak dapat dikikiskan dari hati. Kalau sehari dia tidak pergi memburu, dia terasa hidupnya terlalu sepi. Semua yang dilakukannya serba tidak kena. Akhirnya, Datuk teringat tentang hutan kancil, hutan kecil di pinggir bukit kota. Menurut orang-orang yang berladang di pinggir bukit itu, ayam hutan cukup banyak terdapat di situ. Pelanduk dan landak juga selalu ditemui oleh mereka. Kerana bukit kota tidak termasuk di dalam kawasan hitam, Datuk pun mengambil keputusan untuk berburu ke tempat tersebut. Datuk berusaha mengumpulkan beberapa orang kawannya. Diajak berunding untuk berburu ayam hutan. Semua kawan-kawannya menolak dengan alasan takut tersua dengan komunis ataupun terjumpa dengan anggota tentera. "Jangan jadi bodoh, kawasan itu kan kawasan putih," kata Datuk pada kawan-kawannya dengan nada suara yang keras sambil meraba-raba misai tebalnya. "Kami ni tak nak pergi, kami tak nak pergi," jawab kawan-kawan Datuk. Kemudian mereka meninggalkan Datuk sendirian di anjung rumah. Cerita orang-orang yang berladang di pinggir bukit kota terserempak dengan komunis bukanlah perkara yang baru. Sudah jadi mulut orang ramai. Maafkan saya, sudah menjadi buah mulut orang ramai. Sudah sampai ke pengetahuan ketua kampung kota dan penghulu. Sudah pun dilaporkan kepada pihak polis. Orang-orang komunis itu memang suka melintas jalan ikut bukit kota dari Segari menuju ke Ulu Perak. Akhirnya masuk ke dalam kawasan Thailand. Orang-orang yang berladang di kaki bukit merasa beruntung dan bertuah kerana orang-orang komunis itu tidak mengganggu mereka. Walaupun kawan-kawannya tidak mahu pergi, Datuk tetap meneruskan rancangannya. Dia berazam mahu menembak ayam hutan sebanyak yang boleh. Di samping itu, dia berharap juga akan dapat menembak seekor dua napuh atau pelandak. Tidak ada persiapan tertentu yang diaturkan oleh Datuk untuk pergi memburu, kecuali sehari sebelum masuk hutan, dia membakar kemenyan di hujung bendul sambil membasuh mukanya dengan air kelapa muda 3 kali. Pagi itu, Datuk bertolak dari rumah sesudah makan nasi dan minum kopi. Dia menaiki basikal sejauh 2 batu untuk sampai ke bukit kota. Memang sudah dirancangnya untuk berburu ayam hutan pada sebelah pagi. Dia berpendapat pergi memburu pada sebelah pagi banyak untungnya, boleh meredah hutan hingga ke matahari jatuh. Waktu Datuk sampai di kaki bukit kota, matahari sudah pun meninggi. Air embun di hujung daun nampak bersinar-sinar di panah matahari. Datuk tidak terus masuk ke dalam hutan. Dia singgah dahulu di sebuah pondok kepunyaan kawannya. Dia bertanya pada kawannya arah mana yang terdapat bunyi kokok ayam hutan. Kawannya itu pun menunjukkan arahnya. "Batalkan sajalah rancangan kau tu," ujar kawannya dengan tenang sambil merenung ke arah pokok-pokok hutan. Datuk tersenyum sambil melurut muncung senapangnya 2-3 kali dengan tapak tangan. "Dah kenapa pula?" Datuk menimang senapangnya. Kawannya terdiam tapi merenung pada tali pinggang Datuk yang digayuti peluru. Berbahaya, kau tahu, berbahaya. "Kau takut aku ditangkap komunis kan? Habis kenapa kau tak tahan aku?" Datuk meletakkan buntut senapang ke bumi. Dia merenung pada puncak bukit kota. Dia terdengar bunyi kokok ayam hutan ataupun ayam denak. Mata Datuk bercahaya. Kokokan ayam itu bertalu-talu dan bersahutan pula. Datuk sudah tidak boleh sabar lagi. Dia segera meletakkan senapang atas bahu dan bersedia untuk melangkah masuk ke dalam hutan. "Kau ni, cuba jangan terburu-buru, nanti buruk padanya," kawan Datuk yang bertahi lalat di pipi mengingatkan Datuk. "Kau tak payah cakap banyaklah. Kalau kau nak dengar ayam hutan, kau cakap terang-terang, nanti aku bagi. Berapa ekor kau nak?" balas Datuk dan dia pun mengatur langkah menuju lorong ke dalam hutan. Kawannya segera mengejarnya. Tiba-tiba sahaja hati Datuk menjadi panas dengan perbuatan kawannya itu. "Kau tak payahlah pergi," tahan kawannya. "Ini urusan aku. Kau tunggu saja dekat pondok. Hapuan kau mesti ada." "Aku ni tak nak pun apa yang kau dapat. Tapi kau mesti ingat, tempat ni bukan tempat sebarangan. Banyak dah orang sesat kat dalam tu." "Dia orang tu siapa? Dan aku ni siapa? Kalau tak cukup syarat di dada, aku tak jadi pemburu tau." Datuk mula membangga diri. Dan Datuk terus masuk ke dalam hutan.
Kawannya hanya geleng kepala. Semakin jauh Datuk meredah hutan, makin kerap didengarnya suara kokok ayam jantan. Datuk pun sampai ke satu kawasan yang agak lapang. Dia berhenti di situ. Tiba-tiba dia terpandang sekumpulan ayam hutan keluar dari celah-celah pokok menuju ke kawasan tanah lapang, mencakar-cakar tanah di situ, kemudian masuk ke dalam semak kembali. Memang tidak salah lagi, inilah tempatnya yang dikatakan, kata Datuk dalam hati. Dia merangkak perlahan-lahan menuju ke balik batang pokok yang besar. Dia duduk di situ. Matahari pun beransur terik, tetapi sinar matahari itu tidak dapat menjamah batang tubuh Datuk kerana dia diteduhi oleh rimbunan pokok hutan. Datuk memasukkan peluru penabur ke dalam laras napang. Dia terdengar kokok ayam hutan di atas kepalanya, lalu didongakkan kepala. Dia nampak seekor ayam jantan dengan bulu yang berkilat bertenggek atas dahan. Ayam itu mengepak-ngepakkan sayapnya. Ekornya yang panjang berkilat bergerak-gerak dimainkan angin. Datuk melompat. Seekor lipan bara sepanjang 1 jengkal keluar dari celah daun-daun kering merayap atas kasut. Kerana kuat sangat Datuk melompat, lipan itu terpelanting ke atas tanah. Datuk segera memijaknya hingga lipan itu mati. Ayam jantan atas kepala pula terbang dan hilang. Datuk makin kecewa. Dia terus memaki lipan yang sudah hancur itu. Datuk membuat rancangan lain. Dia mahu merubah tempat yang Datuk kena. Dia mahu berubah tempat kerana Datuk yakin ayam-ayam itu tidak akan datang ke situ lagi. Baru sahaja 5 langkah Datuk melangkah, dia terdengar kembali kokokan ayam. Datuk berpatah balik ke tempat asal. Dia duduk juga di situ sambil menghisap rokok daun nipah. 10 minit masa berlalu, ayam hutan tidak juga datang ke tanah lapang. Dah waktu Datuk mencampakkan putu rokoknya ke pangkal pohon meranti patah cabang, Datuk terdengar kokokan ayam lagi. Datuk tersenyum. Dia yakin ayam-ayam itu akan datang juga ke situ. Memang benar dugaan Datuk. Ranting pokok sebelah kanannya bergerak-gerak. Seekor ayam hinggap di situ, kemudian turun ke tanah lapang. Ayam itu memanggil kawan-kawannya yang lain. 2-3 ekor ayam betina keluar dari celah-celah pokok lalu menghampiri ayam jantan. Satu peluang yang baik bagi Datuk. Dia melepaskan tembakan. Ayam jantan menggelupur atas tanah. Datuk segera menerkam lalu menyembelihnya. Masa Datuk mengikat kaki ayam untuk digantung ke pinggangnya, seekor ayam betina meluru padanya lalu berpusing di hadapan Datuk 2-3 kali. Datuk segera menangkapnya. Mata golok yang tajam pun memutuskan urat di tengkuk ayam. Bila Datuk memeriksa badan ayam itu, ternyata pangkal paha ayam itu sudah pun ditembusi oleh peluru. 2 ekor ayam hutan tergantung di pinggang Datuk. Cukup senang hatinya. Dan Datuk bercadang salah seekor dari ayam itu akan diberikan pada kawannya yang berladang di kaki bukit. Panas kian terik dan Datuk mengambil keputusan untuk pulang sahaja. Pada sebelah petangnya dia akan datang lagi berburu ke situ. Datuk mendongak ke langit. Matahari sudah awal condong ke barat. Dia senyum. Dia dapat menduga pukul berapa sekarang. Masih awal lagi ni. Kalau tak silap aku mesti pukul 3. Kata Datuk dalam hati. Dengan cara mendadak sahaja dia membatalkan rancangannya untuk pulang. Dia mahu memburu lagi. Sebelum matahari jatuh di kaki langit, dia bercadang untuk menembak paling kurang pun 5 ekor ayam lagi. Alang-alang berburu biar puas. Esok lusa belum tentu boleh datang lagi ke sini. Siapa tahu entah esok, entah tulat kawasan ini akan dijadikan black area. Sebelum semuanya berlaku, biarlah aku gunakan peluang ini. Itulah yang difikirkan oleh Datuk. Dia menyumbatkan peluru ke dalam laras napangnya. Pusing kiri, pusing kanan. Akhirnya Datuk berjalan ke arah utara mengikuti lorong ayam hutan dengan harapan di hujung lorong itu dia akan bertemu dengan barang yang dicarinya. Baru 5 ela berjalan, Datuk sudah terdengar kokokan ayam jantan. Kali ini, kawan-kawan yang tak nak ikut aku memburu tentu rugi, kata Datuk dalam hati sambil mematahkan dahan pokok hutan. Datuk kian jauh masuk ke dalam hutan. Dia terdengar bunyi suara orang bercakap. Dia segera menyembunyikan dirinya di celah rimbunan pokok hutan. Suara orang bercakap itu makin lama makin dekat berselang-seli dengan bunyi kokokan ayam dan suara itik. Sesekali Datuk terdengar bunyi orang mengukur kelapa. Puas dia melihat kiri dan kanan. Dia tidak nampak pun bayang manusia. Datuk mengira itu cuma perasaannya sahaja. Dia segera keluar dari tempat persembunyiannya dan meneruskan perjalanan.
Datuk terasa kepalanya pening dan dia tercium bau wangi di sekelilingnya. Dia menduga penunggu Bukit Kota mahu menguji dirinya. Cepat-cepat Datuk membacakan sesuatu, tetapi bau wangi itu semakin kuat datang. Kepalanya terasa berdenyut-denyut. "Ganjil, pelik sangat ni," kata Datuk sambil menggaru tanah. Dengan hujung goloknya, Datuk membuat garisan segitiga di muka bumi. Tapi hujung garisan itu dipacaknya dengan ranting kayu. Mula Datuk terus membacakan sesuatu dengan tenang. Kemudian dia menghembus pancang yang dicacaknya itu dengan mulut. Ketiga-tiga pancang itu rebah ke bumi. Tahulah Datuk bahawa dia tidak berhadapan dengan penunggu Bukit Kota, tetapi dia berhadapan dengan makhluk lain yang serba aneh. Datuk meneruskan perjalanannya. Bau wangi tetap menyumbat lubang hidungnya. Daun-daun hutan yang tua berguguran ke bumi. Angin bukit yang bertiup menyegarkan badannya. Rasa pening di kepalanya telah pun hilang. Datuk kini berhadapan dengan pokok-pokok bunga yang beraneka rupa. Datuk tidak peduli pada semuanya itu. Dia menyimpang ke kiri, masuk ke arah hutan kelubi. Di situ juga Datuk bersua dengan pokok-pokok bunga. Di hujung pokok-pokok bunga itu terdapat jalan tanah merah. Datuk terus ikut jalan itu kerana kokokan ayam hutan datangnya dari situ. Datuk berhenti berjalan bila dia terpandangkan seseorang perempuan tua berdiri di hujung jalan. Bila melihat Datuk berhenti, perempuan itu segera menghampirinya. "Engkau sesat ke?" kata perempuan itu. "Tak ada, tak sesat pun." "Habis tu macam mana kau boleh sampai sini?" "Saya ni memburu ayam." "Patutlah ayam aku banyak hilang." Saya..." Dah. Mari singgah di rumah aku dulu." Datuk terus mengikuti perempuan tua itu ke rumahnya kerana perempuan itu mendakwa bahawa ayam yang tergantung di pinggang Datuk itu adalah ayam kepunyaannya. Tanpa soal jawab, Datuk terus menyerahkan padanya. Ayam itu dijadikan gulai yang kemudiannya dijadikan hidangan makan malam buat Datuk. Selain dari perempuan tua itu, Datuk dapat berkenalan dengan seorang perempuan muda yang tinggal serumah dengan perempuan tersebut. Datuk diberitahu oleh perempuan tua bahawa perempuan muda itu adalah anaknya. Jadi Datuk cuma angguk-anggukkan kepala sahaja. Kemudian Datuk minta perempuan itu menghantarnya ke kaki Bukit Kota. Permintaan Datuk itu tidak dapat dipenuhi oleh perempuan tua tersebut. Dia meminta Datuk untuk bermalam di rumahnya. "Baiklah, saya boleh tidur kat sini. Tapi pagi esok saya mesti balik," kata Datuk. "Boleh, kami ni tak pernah nak mungkir janji." "Saya minta sangat, tolong hantarkan saya sampai ke kaki bukit." "Tentulah boleh, tapi kau mesti berjanji kepada kami juga." "Janji apa?" "Kau kena janji. Awak janji jangan menembak binatang ternakan kami lagi." Datuk terdiam. Apa haknya perempuan tua ini menahan kesukaannya? Datuk menatap wajah orang tua itu lama-lama. Orang tua itu hanyalah tersenyum. "Engkau ni susah sangat ke dengan syarat tu?" "Tak susah, cuma..." "Kau memburulah dekat tempat lain, tapi kau jangan burulah dekat sini." Baiklah. "Kalau kau mungkin janji, buruk padanya." Orang tua itu mengingatkan Datuk dengan nada yang keras. Bulu tengkuk Datuk meremang. Malam itu Datuk tidak tidur. Orang tua itu mengajak Datuk berborak hinggalah menjelang subuh. Secara diam-diam, Datuk pula jatuh hati pada perempuan muda yang nampak bersumpan santun. Cantik orangnya dengan sepasang mata yang bersinar, berkulit putih dengan rambutnya terurai di atas bahu. Subuh itu Datuk terpaksa sembahyang subuh di surau bersama dengan penduduk di kampung tersebut. Orang di situ menerima Datuk dengan mesra. Seperti yang dijanjikan, orang tua itu bersama anaknya menghantar Datuk sehingga ke kaki Bukit Kota. Sebagai tanda kenangan, orang tua itu menghadiahkannya kepada Datuk sebilah keris pendek. "Ingat, jadilah manusia yang teguh pada janji, tidak menipu dan menyiksa sesama makhluk," kata orang tua itu bila bertemu dengan jalan yang dia mula masuk ke hutan dahulu. "Kalau kau nak ayam, kau minta aja dengan kami. Kau jangan tembak dia ataupun mencuri," sambung perempuan tua itu. Datuk mengangguk kepala sambil menoleh ke kanan.
Bila Datuk menoleh ke kiri semula, perempuan tua dan anaknya hilang. Datuk pulang tanpa ayam hutan tapi membawa keris pendek yang terpaksa diusap dengan kemenyan setiap malam Jumaat. Itulah pesan perempuan tua yang mesti dipatuhinya. Setiap kali keris itu diusap, anak pada perempuan tua itu akan menjelma. Satu perkara yang tidak disenangi oleh Datuk. Lantas Datuk mengambil keputusan untuk memulangkan keris itu. Dia pun pergi ke Bukit Kota. 1 hari 1 malam dia berada di situ. Dia tidak juga bertemu rumah perempuan tua itu. Tempat yang ditandanya dahulu ternyata hutan besar yang menakutkan dan penuh dengan pokok-pokok besar dan akar kayu yang berjuntayan. Dari kawan Datuk yang membuat pondok di kaki Bukit Kota, Datuk mendapat tahu bahawa kampung yang dimasukinya dahulu ialah kampung orang Bunian. Dan Datuk terjumlah, maafkan saya. Dan Datuk juga terjumlah pada orang yang beruntung kerana orang Bunian itu berkenan padanya. Kerana itulah dia dilayan. Kalau orang Bunian tidak berkenan, sudah pasti Datuk sesat di dalam hutan berbulan-bulan. Walaupun begitu, Datuk masih dapat menjalinkan silaturahimnya dengan orang Bunian dengan baik. Malah dia telah dikira sebagai salah seorang anggota orang Bunian. Datuk mendapat tahu semua ini menerusi anak perempuan orang tua melalui keris pendek yang diusapnya pada tiap-tiap malam Jumaat. Ingat, buat baik sesama manusia. Jangan tamak dalam hidup. Bersihkan diri dari perasaan hasad dan dengki, kata perempuan tua itu pada Datuk pada suatu malam. Saya tahu, jawab Datuk. Kemudian perempuan tua itu menghilangkan diri di tengah-tengah bau kemenyan yang semerbak. 2 minggu kemudian, Datuk menghilangkan diri selama seminggu. Seluruh anak buahnya menjadi gempar. Masuk minggu yang kedua, Datuk pulang dan memberitahu nenek bahawa dia telah pun berkahwin dengan orang Bunian. Nenek terdiam, tidak memberikan sebarang komen.